بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به إلى الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يعطي الدين إلا لمن يحب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saf kepimpinan Masjid Ar-Ridwan, terusnya saf kepimpinan masyarakat, terusnya kepada ahli-ahli jawatankuasa atau berurusan program Karnival Ilmu ataupun Jom Ilmu ini, yang mana sedia maklum diberitahu kepada saya oleh Facebook, iaitu mengatakan program daripada malam tadi, yakni Qiyamul Lail,
sampai kuliah subuh, kuliah duha ada 2 presenter, kemudian kuliah zuhur, dan sekarang ni giliran saya kuliah asar, dan malam ni upacara prime time, iaitu Syekh Sahibul Muhtaram Ustaz Azhar Idris, ya, insya-Allah. Jadi saya ni sebagai pencelah antara asar dan maghrib. Jadi yang ala kulli hal, saya pun rasa seronok dengan kalimah Allah. Ada satu perubahan. Selalunya siang kuliah ni memang tak ada manusia, tapi semari tadi tengok kereta tak banyak, tapi orang penuh. Ini ada satu anjakan Al-Muhajirin, iaitu ada perubahan orang-orang yang nak berubah ke dunia galeri ilmu ataupun kepada yakni kata orang madrasah ataupun raudatul ilmi, antara daripada raudatul jannah selain daripada raudah di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya, sebab penceramah ramai sangat hari ni. Agak-agak kita bersembang lebih kurang. Nak buat soal jawab, bukanlah akun ustaz yang glamour dengan soal jawab. Malam ni dia datang, hampa tanyalah dia, tuan-tuan, kalau nak konsert, ini bukan majlis konsert, tapi insya-Allah akan ku konsertkan sedikit sebagai hiburan anda sekalian, insya-Allah, kalau mampulah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ada baca beberapa ayat tadi, iaitu antaranya ialah especially GY, generasi Y. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pastikan apakah bekalan yang telah kamu sediakan untuk hari besok. Our preparation today, kita nak hadapkan di hadapan Allah pada hari besok, supaya kita ni jadi golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi kita ini atau makhluk Allah ni ada beberapa kategori. Yang pertama, ada akal, tak ada nafsu. Mereka itu adalah para malaikat. Dia orang ni akal mereka menerima perintah, lalu mereka melaksanakan apa yang diperintah, dan mereka walau secebis zarah sekalipun mereka tidak akan menuruti nafsu, sebab mereka tidak ada nafsu. Yang kedua, ada nafsu tak ada akal, iaitu mereka ini adalah namanya makhluk binatang, yang mana binatang-binatang ini hanya diberi nafsu. Kerja dia makan, tidur, seks, seks, tidur, makan. Bahkan kadang-kadang hubungan seks di depan-depan kita dibuatnya. Orang hajar binatang. Kucing dengan kucing, kita makan dekat gerai, tengah duduk bermain sesama kucing. Anjing dengan anjing, ayam jantan kejar ayam betina tanpa rasa malu, sebab mereka tak diberikan akal. Itu binatang. Yang ketiga, nafsu pun dia bagi, akal pun dia bagi. Siapa? Tuan-tuan lah, saya, semua sekali yang bernama manusia. Akal dia bagi, nafsu dia bagi. Ada mengatakan akal, lepas tu orang perempuan akal dia ni 1, nafsu 9. Sebab tu dia pakai macam-macam. Kalau tudung sama ada bawal ataupun siakap. Kadang-kadang tudung itu ada yang tudung bawal, tudung siakap, tudung jenah. Sebab itu dah tudung aksesorinya. Dekat tudungnya penuh dengan buruj. Buruj ni penuh. Ada butterfly, ada kitty cat, kitty lala, ada gafil,
ada mutiara, ada kristal. Kalau dibagi sekotak dekat dia, sekotak dari bubuh, suami nak cium pun tak sempat, tak boleh, sebab penuh dengan gesang, penuh dengan duri, jarum. Cium tang ni, cucuk tang ni. Tengok nafsu dekat kepala cukup dah. Cerita tentang tudung cukup. 9 nafsu, 1 akal. Tuan-tuan, akal dia fikir nafsu. Gitu. Jangan marah orang perempuan. Ya. Baru kepala. Ada yang pusing-pusing letak hujung atas ni. Ada butterfly atas. Ada yang pusing dekat sini. Ada yang tudung labuh. Ada yang langsung tak bertudung. Ada. Rambutnya pula masalah. Perang, kelabu tai anjing, kelabu tai kucing. Baru rambut, baru tudung. Muka dia. Sebab tu orang lelaki yang dah berkahwin jangan cepat menyuruh bini tu keluar rumah. Kata nak pergi berjalan pukul 10, pukul 8 bagi tahu kita bertolak pukul 8. Sebab dia akan make up daripada pukul 8 sampai pukul 10. Apa saja bedak yang ada atas meja semua disepu. Kenapa dia? Fitrah dia nafsu, sukakan kecantikan. Sebab apa itu? Sebab lelaki akan pandang kecantikan. Itu nafsu lelaki yang satu tu. Akal lelaki banyak, macam mana nak tackle perempuan? Akal lelaki ni banyak, ni muka-muka korang ni. Macam mana nak tackle perempuan? Tuan-tuan dan puan sekalian, dia fikir macam-macam, main surat, main itu. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, Al-Hafiz Hasan Al-Basri mengatakan, punca jahat yang maksiat, berlaku maksiat ni apa dia? Nazratun ibtisamun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'un. Punca maksiat ini memang lelaki puncanya, tapi berzina puncanya perempuan. Yang mula projek lelaki, yang buka projek perempuan. Faham tu? Yang layak akhirnya apa dia? Dia tertewa. Kenapa dia? Nafsu 9, satunya akal. Akal fikir nak seronok aja. Sebab apa? Nak melayani nafsu yang 9. Orang lelaki banyak akal, fikir nafsu je. Serupa aja sebenarnya. No different mah. Apa sama saya kata? Nazratun mula-mula memandang, fabtisamun lepas pandang berikan senyuman. Tengok. Fasalamun bagi salam. Hai. Bukan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lain lari awak tu. Ini ustaz pula mengurat aku ni. Fasalamun fakalamun. Hai. I macam pernah nampak you lah. Di mana awak tinggal nampak saya rasa semalam saya jumpa awak. Awak tak pernah saya ke? Ini dalam drama kartun alih bahasa kan bunyi gitulah ya. Iya ke? Fakalamu dah mesra. Famau'idun boleh tak besok cicak ni? Sekum. Katna. SMS atau Facebook. Sekum. Ko katna. Selam. Ku kat remah. Kau dah makin ke belum? Itu begitulah bunyi bahasa baku menurut ringkasan daripada Facebook. Tweet belum. Jom mana? Kedai lah tu. Tuan-tuan, kedai mana? Nasi
Fa mau'idun buat perjanjian, faliqaun malah lepas tu ada pertemuan. Yang pertemuan ini adalah haram. Kalau ikut akal, ikut hukum, pertemuan itu adalah haram. Kalau akal ikut nafsu, maka pertemuan itu adalah halal. Mana nak pilih? Akal ikut hukum, maka tak terjadilah maksiat, kata Al-Hafiz Hasanul Basri, bukan Bisri, Basri. Bisri itu imam sini. Tuan-tuan, nak cerita pada tuan, nak bagi tahu dekat kita, Allah jadikan manusia ini ada akal, ada nafsu. Tuan-tuan, kerana akal dan nafsu inilah binatang yang bernama gajah, binatang yang ganas yang bernama panther, harimau, belang dan sebagainya, binatang yang lari laju, binatang yang selam tak timbul-timbul, manusia boleh tangkap. Manusia boleh tangkap panther dengan harimau masuk duduk dalam zoo negara sebelah ni, tapi tak pernah tengok harimau tangkap orang dalam zoo. Nampak? Sebab apa? Tuhan bagi. Allahu Akbar. Tuhan bagi. Dan akal ini jadi baik apabila nama sekalian kata Allah, kata Nabi, inna likulli dinin khuluqa, sesungguhnya bagi tiap-tiap agama ada akhlaknya. Sesungguhnya setiap agama, agama Hindu, agama Kebenda, agama Kristian, agama Yahudi, agama Majusi, agama whatever lah in the world, semua ada akhlaknya. Wa khuluqul islami al-haya, akhlak bagi agama Islam ialah ada rasa malu dengan Allah. Kenapa orang boleh buat maksiat? Kenapa orang berani berzina? Kenapa orang buang masa lepak dan sebagainya tanpa bermanfaat masa dia? Kerana mereka tak malu dengan Allah. Bila tak malu dengan Allah, faham je lah, semuanya boleh terjadi, tuan-tuan. Orang pegang kita, gring gring gring, engkau yang ku sayang, engkau yang ku rindui, oh kekasihmu ya Rabbi. Kan? Boleh juga. Sebab apa? Dia tak malu. Dia malu untuk buat lagu yang pelik-pelik. Pegang kita juga. Engkaulah kekasihku, ataupun Rozana tu kan, Rasulullah, kau adalah kekasihku. Bila kan kita bertemu, aku rindu padamu, ya Rasulullah. Yeah. Lagu sebelum ni, Rozana, kau gadis idamanku, dua hati jadi satu bila kita bertemu, oh Rozana. Nampak kan? Sama cara bila dia berubah, dia malu nampak benda yang pelik-pelik, lagu pun jadi baik. Sebab tu hiburan tak salah kalau diadaptasi kepada hijrah, kepada perubahan, kepada agama. Ya, bukan pegang kita, pegang-pegang. Ya, apabila kau kata kau cinta aku. Ada juga. Ku terkedu terdiam tak tahu mana nak tuju. Oh, ini cinta remaja. Pakai hair. Lepas tu buka kain, buka tudung, dah selesai masalah. Tuan-tuan, bukan salah berlagu,
biarlah kata-kata tu indah. Wahai insan yang budiman, renungilah kata pedoman ayah bunda, jangan durhakai, menyesal kelak kita nanti. Allah kan dengan terasa Allah, aku ni salah banyak dengan mak aku ni. Ambil SMS, mak sihat ke? Nampak tak? Ni contoh. Bukan tak boleh berlagu, biarlah bertepatan dengan ilmu wahyu. Jangan tak malu dengan Allah. Tuhan bagi you akal, Tuhan bagi hati, bukan suruh fikir benda maksiat. Dia ni pupuk pada mulut. Dia mana tuan? Ni hati. Tuan, orang ada akal nak main apa? Zaman sekarang ni akal dipakai. Nak main apa, mainlah. Nak berenang, berenanglah. Tapi akal ikut hukum, ikut wahyu. Berenang tidak boleh pakai benda yang pelik-pelik. Contoh, you nak berhibur dan sebagainya, nak main, mainlah. Tapi ingat jangan sampai melanggar perintah Allah. Sekelompok sahabat Nabi sedang duduk di tepi jalan, mereka berbual dan berbincang. Lalu Nabi di hadapan mereka, Nabi kata, iyyakum watturuq, iyyakum watturuq, iyyakum watturuq. Hendaklah kamu jangan duduk di tepi jalan. Apa kata sahabat Nabi? Dia bukan lawan Nabi. Dia tolong jelaskan, ya Rasulullah, kami cari dewan nak sembang, kena pakai permit. Kami nak berkumpul lebih 5 orang, kena pakai permit. Ni contohlah, ni zaman sekarang ni. Kami nak main kena bayar, sewa padang bola. Inilah saja tempat kami berbicara. Oh, Nabi kata, okay, never mind, I give you a chance. If you want to talk, you talk lah. Tak ada masalah. Tapi jaga mata, jangan tengok maksiat. Jaga lidah, janganlah mengumpat. Jaga tepi jalan, jangan dikotorinya, sebab yang lain pasti melaluinya. Jaga mata, jangan tengok maksiat. Jaga apa ada lagi? Jaga apa? Jaga lidah, janganlah mengumpat. Jagalah kebersihan tempat you berbicara, selepas kamu nanti ada yang melaluinya. Suara kekasih nun jauh di mata. Pasal suara Nabi dah jauh, sebab tu kita buat kerja tak ikut cara Nabi. Bukan tak anak muda, orang tua pun serupa. Tuan-tuan, kalau tidak takkan Ali kata, jadilah kamu orang yang baik. Adik-adik dengar elok, tuan-tuan. Jadilah kamu, saya ustaz menyanyi lagu ni kat penjara Tapah, menangis berada-berada banduan kita. Saya pun tak sangka pula bila teriak. Saya buat lagu je, bukan saya nak mengecikkan hati dia orang. Tapi skrip tu macam tak kena. Maknanya saya kata dia orang ni jahat. Dok, saya buat lagu. Jadilah kamu, jadilah kamu ni kita tukar jadilah kita. Kat dalam lah. Ni cakap ke tuan-tuan. Jadilah kamu orang yang baik, orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Lihatlah kepada kekasih ilahi, bila tiada lagi Nabi kita sering merindui.
Siapakah Nabi? Adalah kasih ilahi. Jangan jadi orang jahat bila ada orang meluat, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Allah, agak-agak kita duduk kategori mana? Tiba-tiba dengar seorang pemuda mati semalam aksiden kereta api. Orang tanya dekat kedai kan, siapa ramai-ramai, siapa meninggal? Alah budak tu, yang naik motor tu laju-laju tu. Elok pun mati. Bulu kenin mak ngah tu bersambung, elok pun mati gitu. Dia tak kata innalil. Sebab apa? Orang yang dibenci macam itu, tuan-tuan. Orang disayangi, tengok seorang ibu ditinggalkan suami pergi bekerja, duduk dekat pintu, abang sayang, abang di mana? Hati risau mengenang di kau, abang sayang, hatiku bimbang, lama tak jumpa merantau. Tengok kan, dalamnya laut, lebih dalam rasa hatiku. Ada manfaat dia. Nak cerita ni tuan-tuan sekalian, apa dia? Inilah kedudukan kita sebagai manusia yang Tuhan bagi dekat kita, apa dia? Iaitu ada rasa yang kita buat pada hari ini adalah untuk menjadi hamba yang ta'i'in, khadi'in, mutazallilin, yang tunduk rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila dia ada ilmu, dia tak sombong. Dia ada kuasa, dia tak bongkak, ya? Dia ada jawatan, dia tak ego dengan orang bawahan dia. Orang miskin pula bila rasa hatinya beriman pada Allah, dia tak sombong dengan orang kaya. Dia tak iri hati dengan orang-orang yang lebih senang pada dia. Dia tak dengki dengan rakan sejawat dia. Sebab apa dia? Sebab dia ada rasa malu dia dengan Allah. Akal ikut ilmu wahyu. Dan yang tak ada akal, tak ada nafsu, iaitu selain daripada termasuklah mikrofon. Tengok, saya ada pun macam ni perangai dia, saya keluar macam ni, lagi orang tak angkat, sinilah sampai kiamat. Sebab dia tak boleh nak fikir. Pokok lepas ceramah dia cakap, Ustaz, sejam lah Ustaz, terkejut saja. Tengok saat-saat saya tulis putih janggut dia. Tuan-tuan, Ustaz lama benar. Boleh cakap, dia ada angkat. Mana tuan-tuan buka ni sampai habis, sampai black out elektrik, baru dia tak boleh kita dengar suara dia. Kenapa dia? Dia tak ada akal, tak ada nafsu, dia taat. Duduk tempat maksiat, dia pun maksiat sekali. Duduk dalam masjid, dia akan duduk kat masjid sekali, tapi dia tetap tak salah. Yang salah yang ada nafsu, ada akal. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah. Tuan-tuan, apa kata Allah? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang rajin mai masjid, orang-orang yang rajin datang rumah Allah, siapa dia? Ada 5 kriteria. Yang pertama, mereka ini beriman dengan Allah. Yang kedua, mereka ini beriman dengan hari akhirat. Tuan-tuan, mari masjid ini bukan nak dapat dunia, nak dapat akhirat. Kriteria orang yang berani datang masjid hari ini, orang-orang yang ada 5 kriteria ini, Allah dah bagi pandan dalam surah Taubah. Yang pertama ialah orang yang memakmurkan rumah Allah, ialah orang yang beriman dengan Allah. Iman bukan di lisan, iman bukan di mata, iman bukan di telinga. Iman di mana? Ni, tuan-tuan,
Nabi kita berkata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak cantik iman seorang hamba sehingga cantiklah dulu apa yang ada dalam hatinya. Cek dulu. Dan tak cantik apa yang ada dalam hatinya sehingga cantiklah dulu apa yang dipertuturkannya. Duduk saja. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Allah la ilaha illallah. Duduk saja-saja. Bila tengok bangunan tinggi, hatinya baik, dikatakan puji ilahi, Masya Allah. Bila tengok kereta cantik, Tok Guru datang kereta besar, Subhanallah. Tuan-tuan, tengok-tengok bini ustaz pun cantik, Masya Allah. Anak dara Tok Guru pun cantik, Masya Allah. Apa gitu maksud dia? Makna dia cantik belaka ustaz ni. Tengok bangunan besar, Masya Allah. Tengok orang hebat, Subhanallah. Tengok benda-benda yang hebat, Subhanallah. Tengok tuan-tuan ada traffic jam, la haula wala quwwata illa billah. Pegang sering, la haula wala. Jangan buat lagu pula, la haula wala. Abang ni gila ke, kata seorang. Itu saya yang buat. Petang-petang ni mantuk. Petang-petang ni budak-budak main bola, dia mengajikan pelik. Ni sikit. Tuan-tuan, maknanya whatever. Tuan-tuan tengok ada kemalangan jalan raya, kita slow tengok takziah dalam kereta. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pelankan kereta. Jangan marah orang pelankan kereta, tapi jangan pelan brek terus. Tengok orang yang hatinya sungsang, orang yang hati tak beriman, pertuturan pun bukan cara orang beriman. Tengok orang student, loh, dua dia, bang, teruknya bang. Oh, dia kata, tu lah orang kita dah pesan dah, radio kata jangan buat laju, laju juga. Bengong punya penumpang. Benda dia kata, inna lillah. Dengar-dengar kawan dapat anak, alhamdulillah. Dengar-dengar kawan tak kahwin lagi, inna lillah. Tiba-tiba dengar kawan kahwin lagi, Masya Allah. Tuan-tuan, whatever, forever, wherever. Ni, उसके दिल के अंदर बहुत-बहुत पागल हो गया है. Ini dalaman ni tuan-tuan. Iya, dalaman ni. Tuan-tuan, orang terkejut, apa cut mak engkau tak gantikan? Allahu Akbar. Nak main takraw dik main. Fida, bismillahi Allahu Akbar. Lawan dengan Thailand yang hebat dengan sepakan kuda. Orang Thailand pun dijampi. Sungkap, sebadikap. Jangan duk tangkap. Biar Malaysia terperangkap. Memang terperangkap, tak pernah menang. Sebab pemain kita tak baca bismillah mungkin. Action egoistik, takabur, main sukan. Bila nak menang? Pandang Bangladesh ingat remeh, seri. Sorry. Aku tengok tu geram tu. Hello bro. Mu ingat hak Bangladesh duk nego hak kedai share Keltek tu. Mu ingat pok-pok Bangla hak nego dekat Esa Mobile tu. Hak dia tak reti main ingat bengong main bola. Ada. Seri. Oh tuan-tuan, ni cerita yang tuan. Sebab apa? La
yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Ingat adik, you success in your education, you success your examination, but don't ego. The big obstacle in our life yang kita payah nak terima hidayah Allah, the big obstacle is ego, ego. Sebab tu kita tak lagi mana. Kita berniaga, majlis kita ego, kita berlaga, ada kuasa kita ego, baru jadi cik. Berjalan kat puasa begini macam Malik no. Oh, kalau orang tak bagi salam marah. Yang bernama, yang berkuasa, siapa kata rakyat kena bagi salam? Pemimpin yang kena bagi salam kat rakyat. Cikgu bagi salam anak murid. Kat sekolah anak murid bagi salam kat cikgu. Betul atau tidak? Hampa sokong ke? Dia mengong gini, mengganggu macam vibrate dalam kepala. Masuk kelas, siapa bagi salam? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Sepatutnya yang masuk bagi salam. Kadang-kala nak buat Islam pakai akal, nak buat Islam tak pakai hukum sunnah Nabi. Yang besar orang tua kena bagi salam kat orang muda kalau ada orang ramai. Anak-anak yang muda-muda bagi salam dekat orang tua-tua. Yang naik kenderaan bagi salam kepada yang berjalan kaki. Ini tidak orang buat tak tahu yang udahlah, dah panas, buka tingkap nak bagi tengok siapa pemilik kenderaan ini. Amboi tuan-tuan, ini contoh. Kadang-kadang nak nampak Islam tapi unrelevant, because by rasional semata-mata tuan-tuan, Islam tak akan sampai pada hari ini. Kalau Nabi pernah berkata atau hadis Ahmad, Abdurrahman bin Adi Al-Hamra, aku mendengar Nabi berkata-kata dekat bumi Mekah, dekat sebuah pasar di Mekah. Oh Mekah, wahai Mekah, sesungguhnya engkau bumi yang paling mulia daripada bumi-bumi yang lain. Wahai Mekah, sesungguhnya kamu adalah tanah yang paling baik nak berbanding dengan tanah-tanah yang lain. Aku cinta bumi Allah kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah perintahkan aku berhijrah ke Madinah, meninggalkan kamu, ma taraktuki abadan abada, aku takkan tinggalkan kamu hai Mekah. Tuan-tuan, kadang-kala berubah, kadang-kadang ikut hukum tak masuk akal, tetapi itu perintah. Hang masuk, hang tak masuk akal, hang kena ikut. Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah seluruh yang ada di langit menyerah diri. Yang ada di langit menyerah diri kepada Allah, yang ada di bumi menyerah diri kepada. Sebab apa dia? Sebab mereka tahu mereka akan dikembalikan kepada Allah. Dek, ada orang berumur 15 tahun tiba-tiba balik sekolah aksiden mati. Ada orang umurnya 9 tahun pergi mandi-manda di sungai, matilah kelemasan. Sedangkan atuknya umur 98 tak mati-mati. Macam manalah cucu mati dulu? Fikir-fikirkan. Ada orang anaknya seorang, pengalaman ustaz, tiba-tiba anaknya kena penyakit mati, tinggallah seorang diri. Apalah nak jadi, ini kerja ilah.
You kena terima. You sokong, you tak sokong, you tutup, you tak tutup, you ikut, you tak ikut. Pada Allah, you must follow me. Sebab apa? Tuhan bagi akal, kena ikut hukum. Tuan-tuan mudah, very easy to say, but to practically very very difficult. Susah. Berapa ramai orang yang tahu salat? Bagi tahu sini. Ni semua ni tuan, ni tak terima panjang ni. Masa dah aku 6 dekat dah. Berapa ramai yang tahu solat tapi tak solat, dek? Ada tak? Solat hukumnya apa, dek? Wajib. Kalau tak solat apa hukumnya? Dosa. Orang dosa masuk neraka. Senang aja. Ustaz ingat, neraka syurga ni ustaz punya ke? Ha? Dia pula objection kita. Ni. Kalau hidup engkau, kumpulan engkau, grup engkau hidup macam bawa neraka, kami hukum kamu ni neraka dah perangainya. Contoh, seorang bapa, orang tanya macam mana keluarga ni dia mengamalkan Islam, apakah dia masuk syurga? Yes. Nahnu nahkum bizawahir, kita hukum orang dengan zahir. Kalau minum arak kan, pakaian teruk, tuan-tuan pakai skirt sendet netut terkentut-kentut gitu, agak-agak nak adakah air masuk syurga? Apa nak jawab? Kalau ikut cara macam ni, ini bukan syurga, ini neraka namanya. So don't blame dia, hang dari neraka. Tak, hang punya cara hidup, your lifestyle macam neraka. Don't blame dia. Maksud dia hukum zahir. Kalau bapak semayang tidak, isteri tak semayang, pakaian tak jaga, anak perempuan pakai ikut kepala otak dia, masjid dekat, ni masjid Ridwan, ini masjid Malik hujung nu masjid Musa hujung sana, bang bila bergabung Allahu Akbar, tapi dalaman ni tak ada cahaya. Tu orang yang mari masjid kata Allah mesti orang yang beriman. Saya yakin adik-adik, how old are you now? Umur berapa? 24. Ha? Berapa? Form 1. Oh, 13 years old. Terkejut bosor ni 24. Apa kau makan gajah ke? Tementang zoo dekat sini kan? Sorry dek, gurau dek. Ha? Kenapa dia mari masjid? Dia pakai serban. Anak orang lain masjid berseluar pendek di tepi jalan. Why? Siapa bapak dia? Kalau bapak dia malas mari masjid pun bapak dia restu mari sini. So far okay mah. Ni betul lah. Saya sebut lagu Urdu tu pun Del to pagal he. Kan? Del to pagal he. Ha ha. Pidam. Abla dil chale. Oh, हमको चलो तुमसे चले चलते रहे जिंदगी. Geluk tuan-tuan. Nak cerita ni, nak beritahu kat kita tuan-tuan, persoalan siapa yang mari masjid ni? Orang beriman je. Orang fasik dia main kencing je. Kecil mana masjid masuk, ceroh tembok di dinding, merekah dinding. Pak bila begini kencing orang fasik lebih busuk daripada kencing orang beriman. Ya tuan-tuan, sampai macam tu. Orang bang dia lari balik. Iya, orang bang lari balik. Elok duduk-duduk kat lohong tu balik. Sebab apa? Moga dia mari dekat dia dengan menabik Allah ubahkan dia, moga-moga. Tapi ada macam tu. Orang yang mari masjid orang beriman. Yang kedua orang beriman dengan Allah. Yang kedua beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga apa dia? Wa aqamas salah. Saya yakin siapa yang belum semayang sekarang ni kat tangan? Siapa yang belum semayang kat tangan? Kat tangan? Tengok. Mari masjid automatically.
automatically semayang. Ya Allah, ni cerita saya lah untuk adik-adik lah, adik-adik yang umur bawah SPM. Ustaz mengaji sekolah conventional school. Ni pengalaman sikit lah. Ni macam ustaz sayang anda jugalah, gabung-gabung ni. Ustaz sayang anda. Ustaz primary and secondary school adalah conventional school. Minat ustaz dulu ni tak naklah bersumpah, tapi minat ustaz dulu memang nak jadi penyanyi. Tak nak bersumpah, tapi memang nak jadi penyanyi. Cakap apa lagu kita boleh bawa, dengar 2-3 kali, insya-Allah kita penyanyi. Dan tuan, tapi ustaz antara anak-anak muda yang rajin datang ke masjid, na'udzubillah bukan ujub, ustaz antara kawan-kawan ustaz yang datang masjid, kami malam-malam tidur kat masjid, iktikaf kat masjid dek bulan Ramadan, kami sanggup tidur atas bumbung atas tu. Dulu kan kedai kan menaksah, orang yang menaksah surau musalla, tayang tidur pasang papan, bubur papan kan dia macam ni kan, pasang papan ni, ini luas dia mati, papan besar itu mana ada, dia kapak-kapak tidur buah bantal, kita tak bawa balik bantal, kadang-kadang bau busuk apa ni, ayat luar basi hampa ke apa, bawa turun pergi muak kat luar, kena marah dengan Pak Imam, kita bawa turun gede-gede lambung tu yang puang pi tak, besok sambung balik tidur. Dan tuan, saya yakin bila orang kampung tengok macam ni, dia kata hang gila ke, aku tengok hang pergi sekolah hang menyanyi, baru ni choir hang menyanyi, teningan lagu pun hang masuk, hak nasyid pun hang bantai, hang ni semua boleh, yang Tuhan nak buat. Orang kata hang gila ke, apa hang boleh buat, uduk kata gila, nak takut tuan-tuan adik-adik sekalian. Akhirnya datang ke Kuala Selangor, ada orang sponsor, nak tak belajar di Pakistan, ustaz pakai pi je,